Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara dan saudari para pelajar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tajuk dalil-dalil hukum syarak. Kita akan membincangkan dalil-dalil hukum syarak yang mana topik ini berada di bawah bidang usul fiqh bagi mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Jadi, saudara dan saudari para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat sebelum ini kita membicarakan tentang hukum-hukum syarak, kita dah jelaskan bahawa hukum syarak ini dia ada hukum taklifi, dia ada hukum wad'i. Dan hukum-hukum syarak ini, contoh kita kata wajib, sunat, haram, makruh, harus dan seumpamanya ini, semua ini dalam penentuan hukum tersebut dia ada dalil. Dia mesti kena ada dalil. Mesti ada dalil. Contoh pengharaman arak, pengharaman zina, kewajipan salat, kewajipan puasa, kewajipan bercakap benar, makruhnya makan bawang putih ataupun bawang merah ketika nak datang ke masjid. Dan hukum hakam ini, saya katakan tadi, memang dia mesti ada dalil. Jadi, dalam perbahasan ini kita nak kenal dalil-dalil tersebut. Dalil apa yang menjadi hujah di dalam hukum ataupun di dalam kita nak menentukan hukum. Di mana dalil-dalil hukum syarak ni, dalil-dalil hukum syarak ataupun dipanggil al-adillatus syar'iyyah ini, dia ada dalil yang al-muttafaqu alaiha, yang disepakati ke atasnya, ada al-mukhtalafu fiha, ada yang diperselisihi padanya. Maknanya ada dalil yang disepakati oleh para ulama, dia ni adalah hujah. Ulama-ulama bersepakat bahawa di sana ada dalil-dalil yang disepakati, iaitu Al-Quranul Karim, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini adalah dalil-dalil yang disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah. Di mana di sana ada dalil-dalil yang tak disepakati, iaitu seperti al-istihsan, al-istislah, syar'u man qablana, qaulus sahabi, saduz zara'i, al-'urf wal-'adah dan seumpama dengannya. Itu dalil yang tak disepakati. Adakah dia boleh menjadi hujah ataupun tidak? Ulama-ulama berbeza pandangan. Contoh, mazhab Syafi'i dia menerima ini sebagai dalil. Mazhab Hanafi dia tak terima benda ini sebagai dalil. Itu adalah dalil-dalil yang tak disepakati. Pada kali ini saya akan membincangkan hanya berkenaan dengan dalil-dalil hukum syarak. Dan di kali ini ataupun di sesi ini, kita akan menyentuh dua sahaja dalil, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tengok pada topik ataupun pada muka surat 76. Pada muka surat 76, di mana kita akan tengok apa pengertian Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, saya akan sebut pengertian ini berdasarkan apa yang ada dalam buku teks lah. Di mana Al-Quranul Karim, sebagaimana disebut di dalam buku teks ini, ia merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab sebagai mukjizat dalam bentuk mushaf, disampaikan kepada setiap generasi secara mutawatir. Membacanya dikira ibadat dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu makna orang kata Al-Quran itu apa? Itu makna Al-Quranul Karim ataupun ta'rif
definisi bagi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Apa makna kalam Allah? Maknanya dia adalah bicara daripada Allah Ta'ala. Di mana kalam Allah dia banyak. Ada kalam Allah yang diturunkan kepada, ataupun Allah Ta'ala bicara kepada Nabi Musa AS. Ada kalam Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi apabila disebut kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sudah tentulah dia mengeluarkan di sini kitab-kitab yang lain. Kitab Az-Zabur, kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil terkeluar daripada maksud Al-Quranul Karim. Sama juga dengan mushaf ataupun suhuf-suhuf yang lain. Dan diturunkan di dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab itu Al-Quran adalah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadikannya kalam Allah Ta'ala Al-Quran ini di dalam bahasa Arab. Sebab itu orang yang mempelajari bahasa Arab, mereka mendalami bahasa Arab kerana nak memahami Al-Quran, sudah tentulah mempunyai keistimewaan dan dapat memberi satu kelebihan kepadanya berbanding dengan orang yang tak mempelajarinya. Sebab itu satu tuntutan bagi orang yang mempelajari bahasa Arab untuk mereka ini mendalami bahasa Arab. Okey, saya tak nak keluar daripada topik. Dan dikatakan disampaikan kepada setiap generasi secara mutawatir. Sebelum itu disebut dalam bentuk mushaf, bagi saya tak perlu sebut, tak apa. Disampaikan kepada setiap generasi secara mutawatir. Maknanya Al-Quran ini sejak daripada Nabi SAW diterima daripada Nabi, sahabat-sahabat ni diterima, yang meriwayatkan daripada Nabi ni bilangannya ini adalah bilangan yang mutawatir. Dinukilkan al-manqulu ilaina bitawatur, yang dinukilkan kepada kita secara tawatir. Apa makna tawatir? Bilangan daripada Nabi, sahabat yang menerima tu ramai bilangannya. Kemudian di kalangan tabi'in menerima daripada sahabat bilangannya ramai sehingga mustahil orang kata ini tipu. Maknanya Al-Quran yang kita terima hari ini tanpa ada sebarang orang kata perselisihan dari sudut bilangan dia. Maknanya tak ada kurang satu ataupun seperti ataupun seumpama dengannya. Jadi itu dimaksudkan dengan Al-Quran diturunkan ataupun dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dikira sebagai ibadah yang boleh kita jadikan sebagai ibadat, dan boleh kita bacanya di dalam sembahyang, di mana kalam Allah seperti hadis kursi. Dia ada hadis kursi, dia adalah kalam Allah yang maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia adalah kalam Allah, tetapi dia tak boleh kita nak baca dalam sembahyang. Tak boleh nak baca dalam sembahyang. Dan dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ini dari sudut tertib. Dari sudut tertib, dari sudut tertib mushaf. Adapun dari sudut penurunan yang mana lebih dahulu, yang mana kemudian itu bukan yang dimaksudkan di sini. Di mana Al-Quran dimulakan turun pada awal-awal yang turun adalah surah Al-Alaq, Iqra. Itu surah, iaitu ayat yang pertama yang turunkan mengikut sebahagian besar di kalangan para ulama. Kerana ulama juga berbeza yang mana turun dulu dan mana yang akhir dulu, atau yang akhir sekali yang mana. Jadi itu tidak dibicarakan di sini. Saya tak nak bicara kerana dia akan melambatkan proses kita untuk terus kepada poin yang kita nak bicarakan. Saudara para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah makna Al-Quranul Karim yang menjadi hujah di dalam pendalilan hukum, ataupun kita nak kita kata hukum ini macam ini haram, wajib, sunat dan seumpamanya. Dalilnya adalah Al-Quranul Karim. Mana Al-Quran? Maksud dia apa Al-Quran? Yang kita sebut tadi itu. Kita hanya nak kenal dulu dalil tu. Kita hari ini kita nak kenal dalil saja. Kita tak mahu bicara tentang berkenaan dengan macam mana dalil ini difahami. Itu bukan tempohnya sekarang. Okey, sekarang sesungguhnya dia kata autoriti Al-Quranul Karim ataupun kehujahan Al-Quranul Karim.
antara dalil yang menunjukkan autoriti Al-Quranul Karim ialah firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah Ta'ala kata, tak patut kalau kamu beriman, lelaki dan perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan. Allah Ta'ala kata ini hukumnya macam ni, Nabi kata hukum dia macam ni, tiba-tiba ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia ada pilihan yang lain daripada urusan mereka. Ada pilihan yang lain. Allah Ta'ala tetap yang lain, dia letak yang lain. Di mana di sini yang dimaksudkan ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Asy-Syarifah. Dan Allah Ta'ala kata wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang dia langgar, dia tak taat, dia derhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Di mana ini adalah dalil yang menunjukkan Al-Quran ini hujjah yang mesti diikuti, yang mesti ditaati. Kalau kita beriman, kena ikut Al-Quranul Karim. Muslimin, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya dia kata dalil yang di bawah tu disebut berkenaan dalil inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah dalil bahawa Al-Quran ini Allah Taala akan memeliharanya. Sesungguhnya kami yang turunkan az-zikr Al-Quran ini. Al-Quran antara namanya adalah az-zikr. Az-zikr dengan makna peringatan. Kerana Al-Quran adalah peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga. Ini satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu dalil yang kita bicarakan. Jadi para pelajar kena hafal ya, kena hafal yang mana? Hafal maksud ta'rif Al-Quranul Karim. Dia adalah kalam Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam bahasa Arab. Okey, dua. Yang ketiga, dia dinukilkan secara mutawatir. Yang keempat, boleh kita beribadat dengannya. Yang kelima, dia adalah dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ini dari sudut tertib susunan mushaf. Okey, seterusnya kita pergi kepada As-Sunnah. Kita pergi kepada As-Sunnah ataupun dipanggil Al-Hadith. Apa makna As-Sunnah ni? As-Sunnah, mengikut pentarifan As-Sunnah, bukan kita kata sunnah yang sunat hukum tu. Ini sunnah dalil. Ya. Bila sebut sunnah dalil ini, apa maknanya? Dia adalah percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Al-Quranul Karim. Selain daripada Al-Quranul Karim. Sepatutnya tak perlu sebut ya. Selain daripada Al-Quranul Karim. Perbuatan, perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Percakapan Rasulullah. Dia kata di sini, percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan atau perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut selain daripada Al-Quranul Karim, bagi saya kurang tepat. Kerana percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama, kerana Al-Quran itu kalam Allah. Walaupun apa yang Nabi sebut ini adalah daripada Nabi terima wahyu daripada Allah, tetapi ia adalah percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Jadi sunnah di sini, apa yang disebut oleh pengarang di sini, ya, pengarang disebut sunnah bahawa dia adalah percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi dan perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia sudah letak secara indirect ataupun secara tidak direct bahawa sunnah ini terbagi kepada tiga. Yang kita akan bicarakan selepas daripada ini. Yang pertama, sunnah al-qawliyah. Dia panggil as-sunnatul qawliyah, sunnah percakapan Nabi. Ada sunnatul fi'liyah, ada sunnah al-fi'liyah, itu sunnah perbuatan Nabi, dan ada as-sunnah at-taqririyah. Di mana sebenarnya kalau saudara, saya suka untuk mengambil peluang kali ini sedikit untuk menerangkan bahawa kalaulah lebih cantik kita kata sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatan, percakapan, ikrar dan seumpamanya. Itu baru lebih tepat, kerana di sini dia terus kepada
dia terus kepada contoh kepada sunnah itu. Walau bagaimanapun dalam azam ada 3 ni sudah diberi markah, 2 markah. Kena ada percakapan, perbuatan, ikrar ataupun pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dia kata autoriti as-sunnah. Mana autoriti as-sunnah? Mana dalil yang menunjukkan Al-Quranul Karim ini menjadi hujjah, menjadi satu dalil yang mesti kita ikut, ataupun untuk menentukan hukum dia ada kuasa dia. Okey. Tengok firman Allah Taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah Taala kata apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena terima, kena ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa sahaja yang Nabi larang kamu kena berhenti. Kamu kena tinggal dia. Nabi kata jangan buat, maka jangan buat. Di sini menunjukkan bahawa as-sunnah sama ada percakapan, perbuatan, ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalil dan hujah. Kerana Allah Taala suruh ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Okey, ini satu dalil ataupun hujah yang menunjukkan bahawa as-sunnah itu sebagai hujah ataupun mempunyai autoriti di dalam menentukan hukum. Seterusnya ada dalil yang lain Allah Ta'ala sebut, tapi saya rasa saya tak perlu sebutlah di sini. Tuan-tuan para pelajar boleh tengok sendiri ya. Sendiri kita tengok kepada pembahagian as-sunnah. Pembahagian as-sunnah. Di mana as-sunnah dia ada 3, kita dah sebut tadi. Yang pertama as-sunnatul qawliyah, as-sunnatul fi'liyah, as-sunnatul taqririyah. Kena ingat selalu. Benda ni kamu para pelajar kena ingat selalu. Jangan mari nak azan baru nak ingat Allahu Akbar. Kerana benda ni ilmu ya. Letak dalam kepala sampai ke mati baru lupa. Mati tak ingat, tak ada ingat dah. Okay? Seterusnya, sunnah al-qawliyah ini maknanya sunnah yang berkaitan dengan percakapan Nabi. Semua kata-kata yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil sunnah. Sunnah qawliyah dia panggil. Contoh, dalam hadis yang disebut ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lafaz ni daripada Nabi. Nabi ucap. Itu panggil qawli. Qaul. Percakapan Nabi. Semua percakapan Nabi dipanggil sunnah itu sunnah qawliyah. Nabi kata siapa yang melalui satu jalan, tujuan dia nak dapat ilmu. Dia nak dapat ilmu. Maka Allah Ta'ala permudahkan jalan baginya ke syurga. Ini sunnah al-qawliyah. Seterusnya sunnah al-fi'liyah. Sunnah al-fi'liyah ialah semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia menukilkan, dia menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi macam ni. Perbuatan Nabi macam itu dan seperti itu. Di sini contoh yang dinyatakan oleh penulis di sini kurang tepat. Bukan saya kata kurang tepat, tak tepat. Kerana di sini contohnya adalah sunnah fi'liyah, sunnah qawliyah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bila sebut qala Rasulullah, Nabi ucap, maka di sini menunjukkan sunnah ini ada sunnah apa nama ni? Sunnah qawliyah. Walaupun maknanya sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Bila kamu tengok aku semayang macam ni, macam itulah kamu semayang. Walaupun di sana terselit satu maksud bahawa apa yang Nabi buat tentang semayang Nabi, cara Nabi semayang macam mana, macam itulah kamu semayang dari sudut perbuatan. Tetapi di sini ucapan Nabi, maka dia tidak termasuk daripada sunnah fi'liyah, dia adalah sunnah qawliyah. Contoh sunnah fi'liyah apa? Contoh Aisyah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun, dia suka apa nama ni, melakukan pada kanan, memulakan dengan kanan pada bersucinya, pada dia bersugi, pada dia sikat rambut dan seumpamanya. Begitu juga contoh disebut dalam hadis, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi, sahabat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tidur ataupun dia kembali kepada tempat tidur dia, Nabi pun sebut bismikallahumma ahya wa amut. Ini adalah sahabat yang cerita macam Nabi, perbuatan Nabi. Ini adalah sunnah fi'liyah ya. Seterusnya sunnah at-taqririyah. Sunnah at-taqririyah ni semua perakuan Nabi. Makna perakuan. Ikrar. Takrir ni makna ikrar. Perakuan.
semua perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan, percakapan ke ataupun perbuatan yang dilakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok satu benda, Nabi tak kata apa. Nabi senyap, tetapi Nabi tak kata apa. Sama ada benda ini berlaku di depan Nabi ataupun tak berlaku di depan Nabi, tapi sampai berita itu kepada Nabi, Nabi tak kata apa-apa pun. Ini menunjukkan perbuatan tersebut diharuskan ataupun diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi pernah tengok sahabatnya memakan memakan dak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak larang, Nabi tidak melarangnya. Ini menunjukkan ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah takririyah, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah adalah pembahagian daripada as-sunnah yang menjadi hujjah di dalam menentukan hukum syarak. Jadi kita akan tengok yang last kali, fungsi sunnah di samping Al-Quranul Karim. Apa fungsi as-sunnah kepada Al-Quran? Kena ingat tu. Yang ni kebiasaan masuk di dalam peperiksaan. Ramai para pelajar bila dalam exam orang tanya apa fungsi sunnah kepada Al-Quran ataupun fungsi dia pun kata sunnah ini sebagai pelita, sebagai cahaya yang menerangi. Walaupun apa yang disebut ini tak salah, tetapi bukan itu yang dikehendaki dalam yang dikehendaki oleh soalan. Jadi apa makna sunnah dia punya fungsinya? Yang pertama, dia menguatkan hukum yang ada dalam Quran. Ingat tu, menguatkan hukum dalam Quran. Walaupun dalam ni panjang, awak ambil situ je. Menguatkan hukum yang ada di dalam Quranul Karim. Contohnya kita kata semayang disebut dalam Quran. Nabi sebut balik dalam hadis, ada sebut dalam hadis Nabi kata semayang ni adalah sekian-sekian. Dan didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Antaranya semayang. Ini menunjukkan sunnah ini menguatkan hukum yang ada dalam semayang. Sama juga hukum-hukum yang lain. Yang kedua, sunnah ini memperincikan hukum yang ada dalam Quran. Sunnah ini memperincikan hukum yang umum di dalam Al-Quran ataupun ayat yang umum di dalam Al-Quranul Karim. Contoh kita kata, seperti semayang. Dalam dalam Quran tak sebut pun semayang macam mana. Macam mana nak semayang, macam mana, apa yang membatalkan, apa yang tak membatalkan. Diterangkan, disebutkan, diperincikan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi yang kedua, dia memperincikan hukum yang ada di dalam Al-Quran Karim yang umum. Yang ketiga, dia mengkhususkan hukum yang umum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Contoh saya sebut di sini ya. Allah Subhanahu wa taala kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu bangkai. Jadi bangkai ini haram kamu makan. Apakah bangkai ini haram dimakan secara keseluruhan? Sama ada bangkai belalang pun masuk, bangkai ikan pun masuk. Jadi ia tidak seperti itu. Semua bangkai adalah haram dimakan kecuali yang dua saja, ikan dan ataupun makanan binatang yang laut dan belalang. Kerana ada hadis yang mengkhususkannya. Nabi kata uhillat lana maitatani wa daman. Ada dua perkara bangkai dan dua darah yang dihalalkan kepada kita. Yang bangkai tadi al-jarad was-samak. As-samak wal-jarad, iaitu ikan dan ikan dan belalang. Jadi hadis Nabi ataupun sunnah Nabi ini dia mari sebagai pentakhsis, mengkhususkan Al-Quranul Karim, ada dalil ataupun ayat maksud ataupun hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Banyak lagi hukum-hukum yang lain. Contohnya lagi, kalau di sini dibagi contoh yang ada dalam Quran. Contohnya di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan hukum berkaitan dengan pewarisan. Hukum berkaitan dengan pewarisan harta pusaka ni Allah Taala sebut secara umum. Contohnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah bagi pesanan bagi orang lelaki dia dapat 2 bahagian berbanding dengan perempuan. Perempuan dapat 1 bahagian, lelaki dapat 2 bahagian. Apakah semua anak ni dapat? Maksudnya, adakah sama ada dia ni membunuh ayah dia ke, atau boleh tak membunuh ke, dia boleh belaka? Jadi, mari hadis Nabi kata
La yarithul qatil, orang yang membunuh dia tidak dapat mewarisi harta pusaka. Maknanya anak walaupun dia ni sebenarnya dapat menerima harta pusaka daripada ayahnya, daripada ibunya yang meninggal, tetapi disebabkan dia membunuh ataupun siapa saja yang membunuh si mati, maka dia akan orang kata tak menerima hukum tak menerima berkenaan dengan tak menerima harta pusaka. Jadi hadis dia khususkan ataupun kita kata mengkhususkan hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, dia menasakh dan membatalkan hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, seperti menasahkan ayat wasiat kepada kaum kerabat, di mana di dalam Al-Quranul Karim disebut dalam Al-Quranul Karim disebut dalam Al-Quranul Karim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ayat ini sebagai ayat yang membenarkan wasiat kepada waris. Waris ni yang menerima harta pusaka. Tetapi mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menasahkan, dia membatalkan hukum yang ada dalam ayat tadi, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la wasiyata liwarith, tidak ada wasiat kepada orang yang mewarisi harta pusaka. Maknanya anak kepada si mati, tak boleh si mati bagi wasiat kepada dia, tak boleh, kerana hukum berkaitan dengan wasiat kepada anak ataupun orang yang akan mewarisi dibatalkan daripada Al-Quranul Karim, dibatalkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi fungsi Al-Quran yang keempat, dia menasahkan, dia membatalkan. Walaupun di sana ada para ulama menyatakan bahawa berkenaan dengan wasiat ni kepada kaum kerabat dibatalkan, ataupun kepada ahli waris, kepada ahli waris itu dibatalkan dengan ayat pusaka itu. 3 ayat pusaka yang membatalkan ayat wasiat. Okey. Yang kelima, Al-Quran As-Sunnah, dia menyatakan hukum yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam exam tak payah pun kita sebut awak hafal 5 ni, dan kemungkinan akan masuk paling banyak 3 saja. Dia nak kebiasaannya 1 akan jadi 2 markah lah. Kalau 3, 2 markah, jadi 6 markah semuanya. Dia bagi contoh di sini seperti larangan memakai sutera dan emas bagi lelaki. Tak disebut di dalam Al-Quran haram lelaki memakai sutera dan emas. Tapi disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La talbasul harira wala dibaj. Jangan kamu orang lelaki memakai sutera dan dibaj. Dibaj ni satu jenis kain sutera juga. Satu jenis kain sutera juga. Ada para ulama dia mensyarahkan hadis, dia kata maksud dibaj adalah kain sutera yang ada nilai yang mahal. Dia ni mahal, jenis kain mahal, sutera yang mahal. Jadi setakat ini kita berhenti. Nanti sesi kedua kita akan sambung berkenaan dengan ijma' dan al-qiyas. Dalil yang ketiga dan keempat, iaitu ijma' dan qiyas. Apa makna ijma' dan apa makna qiyas. Jadi para pelajar, untuk kali ini pelajar mesti you must kena hafal apa makna Al-Quranul Karim. Dan kena tahu bahawa dalam kita sebut ini menunjukkan Al-Quran ini al-hujjah. Sebab itu kaedah usul fiqh disebut Al-Quranu hujjatun was sunnatu hujjah. Al-Quran itu sunnah, Al-Quran itu hujjah, sunnah itu juga adalah hujjah yang mesti kita gunakan dia. Okey, kita tahu Al-Quran makna apa, kena hafal. Kita kena tahu makna sunnah makna apa, kena hafal. Dan kena tahu pembahagian sunnah tu apa dia. Dan tahu contoh dia sekali. Dan kalau tak mampu untuk hafal, kena tahu je lah. Kena tahu. Macam sunnah fi'liyah tadi, saudara boleh tengok apa contoh yang saya bagi tadi, kerana saya rasa perlu saya perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dan fungsi as-sunnah itu, ini sangat penting. Apa fungsi sunnah kepada Al-Quranul Karim. Jadi benda ni ada apa fungsi sunnah kepada hukum syarak. Kena ingat. Soalan mungkin tanya, sebutkan 3 fungsi as-sunnah kepada hukum syarak ataupun kepada Al-Quranul Karim.
kena ingat. Yang pertama, kuatkan hukum. Kita ingat kuatkan, memperincikan hukum yang ada dalam Quran belaka ni. Dia menguatkan hukum yang ada dalam Quran, memperincikan hukum yang ada dalam Quran, mengkhususkan hukum yang ada dalam Quran, menasahkan hukum yang ada dalam Quran, dan menyebut ataupun menyatakan hukum yang tak ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan saudara para pelajar dapat orang kata faedah daripada pelajaran ini. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti kita jumpa pada sesi yang seterusnya insya-Allah.